Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kerana masih lagi setia mengunjungi channel saya kali ini, dan alhamdulillah Allah masih mempertemukan kita lagi di alam maya ini. Kepada mereka yang baru subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana sudi support channel saya ini. Dan kepada mereka yang dah lama bersama dengan saya, terima kasih saya ucapkan. Jazakumullah khairan katsira. Baik, hari ini saya nak kongsikan satu hadis Nabi SAW. Dan hadis ini saya akan bacakan maknanya sahaja untuk renungan kita bersama. Dari Abu Waqid Al-Laits dikisahkan sebagai berikut. Ketika Rasulullah SAW keluar menuju Hunain, beliau melintas di sebuah pohon milik orang-orang musyrik, tempat menggantungkan senjata-senjata mereka yang terkenal dengan sebutan Zatu Anwat. Para sahabat berkata kepada beliau, "Ya Rasulullah, buatkanlah bagi kami Zatu Anwat yang lain, sebagaimana mereka itu mempunyai Zatu Anwat ini." Beliau menjawab, "Subhanallah." Beliau yakni baginda Rasulullah lah. Baginda Rasulullah menjawab, "Subhanallah, permintaan ini seperti mana perkataan kaumnya Nabi Musa yang mengatakan, buatkanlah untuk kami ilah, yakni Tuhan, yang seperti ilah mereka. Ketahuilah, demi zat yang jiwaku ini berada di genggamannya, nescaya kalian akan melakukan tata cara orang-orang yang ada sebelum kalian." Okey, jadi bila mana kita mendengar hadis ini, kita dapat faham bahawasanya berlaku satu kisah sahabat bersama dengan Nabi, yang mana para sahabat dengan Nabi tiba di satu tempat. Bila tiba di satu tempat, para sahabat dia minta daripada baginda Rasulullah supaya apa? Supaya meniru cara orang-orang musyrik ini. Iaitu tiga cara macam mana? Dia suruh Nabi cari satu pohon juga, seperti mana pohon Zatun Anwat ni. Pohon tu buat apa? Pohon tu itulah orang musyrik ini nak dia gantungkan pedang-pedang mereka pada pohon tersebut. Jadi para sahabat minta supaya kita tirulah, supaya dia orang nak tiru kan, orang-orang musyrik ini menggantungkan pedang pada pohon tersebut. Nabi kata, apa yang Nabi bagi tahu, permintaan kamu ini seolah-olah seperti mana kaum Nabi Musa minta supaya dibuatkan Tuhan, dibuatkan Tuhan. Jadi Nabi seolah-olah macam Nabi, jika kita faham gini, macam dia tak benarkanlah. Dia tak benarkan para sahabat pada masa itu meniru fi'il perangai orang-orang musyrik. Itulah menggantungkan pedang tu pada pohon tersebut. Jadi bila mana kita dapat faham hadis ini, ternyatalah bahawasanya kita ini tidak digalakkan meniru perangai orang-orang musyrik maupun Yahudi ataupun Kristian. Sebab apa? Sebab takut ianya menjerumuskan kita ke mana? Menjerumuskan kita kepada kesyirikan. Dan benda ini kita dapat lihat. Nabi kata dah, akhir zaman ini akan berlaku. Nescaya kalian akan melakukan tata cara orang-orang yang ada sebelum kalian. Nabi dah bagi isyarat dah bahawasanya di akhir zaman nanti akan ada orang-orang yang mana melakukan ataupun meniru siapa? Meniru perangai orang-orang Yahudi dan Nasara ini. Dan inilah yang kita dapat lihat. Kenapa Nabi cakap demikian? Bila mana sahabat minta, Nabi kata seolah-olah kamu minta nak buat Tuhan satu lagi. Jadi bila nak buat Tuhan satu lagi ni, seolah-olah inilah yang akan menjerumuskan kita, menjerumuskan umat Nabi kepada syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ambil satu contoh satu contoh yang tak ada, yang bukan, orang kata bukan agama kita, yang asalnya bukan daripada agama kita, tapi orang kita dah buat, dah amalkan dah. Sambutan birthday kan, sambutan birthday.
sambutan hari lahir, hari jadi. Sebenarnya tak ada dalam agama kita pun. Tak ada ulama-ulama salaf terdahulu menyambut hari jadi. Tak ada, sama para sahabat pun tak ada. Cuma mutakhir inilah ada ni. Tak tahu daripada mana siapa yang meniru. Tapi memang kita lah orang Islam yang meniru. Sehinggalah ada lah dikatakan, jadi kita nak bezakan sedikit daripada upacara sambutan dia orang. Jadi kita ubahkanlah liriknya, lirik lagu tu. Happy birthday to you. Jadi diubahkan bahasa Inggeris kepada bahasa Melayu. Allah selamatkan kamu. Kan tengok, ada kan begitu. Tapi ianya tetap lagi masih dalam konteks sambutan hari lahir lagi. Masih lagi meniru, cuma lafaznya berbeza. Tu. Kemudian dia yang apa? Tengok dia letakkan, dia pacakkan pula lilin-lilin di atas kek tu. Kemudian dia hembuskan dia. Tengok, itu semua upacara-upacara yang mana dibuat oleh orang-orang musyrik. Dibuat oleh orang-orang musyrik yang mana mereka ini cuba untuk menyebarkan dakwah mereka, perangai mereka, dan kita buat tanpa usaha kuasa. Orang kita yang buat. Tengok betapa jahilnya kita turut serta dalam amalan-amalan mereka ini. Saya nak bagi tahulah, sebab saya bekerja, pernah menjadi warden asrama, dan berlaku juga di kalangan muda-mudi kita, anak-anak muda-mudi. Apa yang berlaku, dia orang sambut birthday kan, dia orang sambut hari lahir. Dia orang buat satu kejutan kepada kawan yang mana ada hari lahir gitu kan. Dia buat kejutan. Dia buat satu kejutan, moga-moga kejutan itulah yang mana yang menjadi kenangan seumur hidup, kita kata begitu. Kenangan seumur hidup kepada kawan mereka. Apa dia buat? Macam-macam. Ada satu kes tu dia buat apa? Dalam diam-diam kawan dia duduk kat bilik asrama ataupun bilik hostel, dia orang ambil apa? Dia ambil air longkang. Dia ambil air longkang yang bau-bau busuk tu, letak dalam baldi, pergi senyap-senyap, kemudian dia orang simbah ke dalam, simbah ke atas kawan mereka tu. Yang hari lahir itulah, sambutan hari lahir tu. Jadi kawan tu terkejut, nak marah. Dia pun, apa dia buat? Dia pun ucapkan selamat hari lahir. Tengah dia orang nak marah, kawan tu seorang tu nak marah tu, terkejut nak marah tu, dia pun cakap happy birthday to you, happy birthday to you. Ini sebenarnya apa benda ni? Kita bermain dengan perkara-perkara yang mana yang tak berfaedah, yang memudaratkan, yang mengejutkan, dan kita tak tahulah saya nak beritahu macam mana bermain dengan benda najis ni. Air longkang tu kan najis, kotor kan. Tengok sampai tahap tu dia boleh buat. Ni tiru dalam cerita ni sebenarnya. Ni ada cerita ni. Dia tunggu dalam cerita-cerita Mak Saleh apa semua tu ada. Mak Saleh buat benda-benda pelik. Dalam kes lain juga ada. Dia orang main tepung lah, main lempar-lempar gandum dalam kelas lah. Lempar gandum, main gandum putih. Tu kan sebenarnya membazir sebenarnya tu. Bentuk-bentuk pembaziran. Makanan, gandum tu pun makanan, tapi dia boleh buat mainan. Tengok bagaimana liciknya mereka ini masuk ke dalam hati-hati orang kita, orang Islam ni, sehinggalah kita dapat mempersendakan makanan itu dijadikan mainan. Kita mempersendakan, kita mempermainkan makanan itu, dijadikan makanan. Tengok bagaimana bahayanya amalan-amalan mereka. Amalan-amalan mana yang dibuat oleh anak-anak muda kita ini. Ada tu dia ambil najis lah, dia main dengan najis lah, dia lempar kepada kawan. Kawan rasa nak marah, kemudian dia nyanyikan lagu selamat hari jadi, selamat hari lahir. Apa benda ni? Apa benda cerita ni sebenarnya? Inilah yang menyebabkan kita ini sebenarnya kurangnya ilmu, kurangnya agama, sehingga kita mengikuti langkah-langkah orang-orang musyrik ini. Inilah yang perlu kita sedar, anak-anak di universiti, anak-anak di alam sekolah. Janganlah kita ikut, terutama sekali dalam bab ataupun dalam kes sambutan hari lahir ini.
Yang besar orang mulut orang tua tu cara orang tua, pacak lilin tu agama Majusi sebenarnya tu. Sembahan api tu. Kan. Banyaklah benda-benda yang mana kita perlu hindari. Kita kena perlu ni lah. Dan kan hari tu berlaku kan, ada satu viral kan. Ada orang Islam, orang kita kan, sambutan Merry Christmas kan. Pakai baju, pakai topi macam dia orang Kristian dah pakai. Konon-konon nak meraihkan hari Christmas. Allah alam, saya tengok gambar macam tu. Orang Islam berpakaian macam orang Kristian. Dah punya pakai itulah topi Santa Claus dia tu. Ini semua benda-benda yang mana orang kata dah sebati dah. Saya rasa dah sebati dah dengan jiwa-jiwa orang Islam ni. Tak perlulah buat sambutan-sambutan hari lahir apa benda dengan kek bagai dan seumpamanya, tak perlulah. Cukup kita meraihkan ni, kita baca doa-doa. Kemudian buatlah sedikit kesyukuran kan. Tak perlu kan. Mestikah ada kek untuk hari lahir ni? Mestikah? Tak mesti. Tak semestinya ada kek tu. Dia orang sebelah sana pun dia main kek tu, dia makan sikit, dia main lempar-lempar pula. Saya kat sini saya tak tahulah ada lempar-lempar kek atau tidak, tapi mereka orang agama sana dia orang main lempar-lempar kek pula. Makanan boleh main kan. Jadi itulah sebuah sedikit sebanyak kenapa Nabi kita melarang daripada meniru, hatta walaupun menggantungkan pedang pada pokok. Nampak macam simple je gantung pedang, tapi benda yang sebalik itu lagi Nabi melihat kehadapan lagi. Kerana apa? Walaupun kita nampak macam meniru benda yang nampak hasilnya, yang orang kata nampak faedahnya gantung pedang, tapi satu segi yang lain Nabi cukup untuk berhati-hati supaya benda-benda beginilah yang boleh menjerumuskan kita kepada kesyirikan. Jadi itulah sedikit perkongsian daripada saya. Terima kasih kerana sudi mendengar. Saya mendoakan kepada anda semua semoga anda menjadi seorang yang hebat, seorang yang awesome dalam kehidupan anda seharian, insya-Allah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu tetap benar dan hampirkanlah kami dengannya, dan tunjukkanlah kepada kami yang batil itu batil dan jauhilah kami daripada mendekatinya. Okey, itu saja perkongsian saya kali ini. Terima kasih kerana sudi mendengar. Assalamualaikum.